Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anak-anak? Apa khabar ibu-ibu, guru-guru dan juga rakan-rakan yang telah membantu channel ini share, like, subscribe. Alhamdulillah, terima kasih anda semua telah mengangkat channel ini ke tempat yang selayaknya. Hari ini kita nak belajar tentang tumpuan belajar di rumah. Anak-anak, ibu-ibu, sekarang ni kan musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, sudah tentu kita berada di rumah sangatlah panjang. Masanya panjang sungguh. Daripada kita bangun tidur, lepas tu kita bangun pula tidur, duduk di rumah pula. Tidur, bangun tidur, duduk di rumah lagi. Kan? Begitu lamanya 24 jam kita berada di rumah. Nak pergi sekolah, tak boleh, tak dibenarkan. Mungkin sebelum ini kita berada di rumah dalam masa 4 atau 6 jam saja. Tetapi kita berada di rumah lebih lama. Jadi bagaimana tumpuan kita nak belajar di rumah? Adakah ia yang terganggu? Adakah bermasalah? Begini kita akan huraikan di dalam topik kali ini. Ada bilik sendiri. Di dalam bilik tu cantik tak? Ada kipas tak? Ada lampu tak? Bagus. Baik. Di situ mesti ada katil. Mesti ada meja tulis, ada kerusi, ada almari pakaian. Ada juga rak buku yang tersusun dan mungkin ada kat tepi tu papan kenyataan kecil ke? Cuba cek tengok. Cadar ni cadar. Cekang tak cadar? Tarik tak? Bantal tersusun tak dalam bilik tu? Entah-entah pagi tadi semacam je dia bangun tidur, semacam je. Nak tidur pula tengok. Macam itulah juga kedudukan bantalnya, macam itulah juga kedudukan selimutnya dengan bantal busuknya sekali kat situ. Sudah tentulah kita ni boleh digambarkan sebagai seorang yang pemalas. Anak-anak tahu tak, kalau kita tak jaga kebersihan di tempat tidur kita, nanti kita boleh dihinggapi penyakit lain pula. Contohnya, kena penyakit binatang pijat. Dia sengat kita dekat kaki kita, tangan kita. Sebab apa? Tempat kita tak bersih. Dia akan duduk dekat bawah tilam kita. Dan sunnah Rasulullah kita kena kibarkan sikit tempat tu. Kita kena sapukan sikit. Bukan sapu macam sapu menyapu tu. Kita ambil kain ataupun kain selimut kita kibarkan tempat tu. Puff, puff, puff 3 kali. Nak elok-elok kita selawat, baca bismillahirrahmanirrahim. Puff sekali. 2 kali, 3 kali. Jangan kuat sangat. Nanti habis bantal semua melambung naik atas. Itu adab-adab kita nak tidur. Sebab apa? Rasulullah SAW tak nak kita tidur dengan satu binatang-binatang yang boleh masuk dalam telinga, dalam hidung, dalam mata, dalam mulut. Mungkin ada lipas ke, ada semut ke, ada binatang-binatang berbisa. Dan satu lagi, jenis binatang pula, makhluk-makhluk yang kita tak nampak tu. Yang tu pun satu masalah juga. Jadi harap-harapnya dia lari pergi tempat lain. Kita nak tidur dengan selesa. Baik. Bilik kita tengok macam pejabat kecil. Ya, ada pengurusnya. Pengurusnya kita lah. Ya, sudah tentu tempat yang kita buat tu cantik-cantik, tak berselerak. Rak bukunya disusun rapi. Ada meja tulisnya, meja kecil, kerusinya, tak bersepah-sepah dalam bilik tu. Keluarga kita, mak ayah kita dah sediakan satu tempat yang khusus untuk kita bersyukur. Gunakanlah tempat tu. Kebanyakan pelajar tak guna. Dia pergi melepak kat depan ruang tamu ataupun tempat dia tengok TV tu. Dia duduklah kat situ daripada pukul 8 pagi sampailah 3 pagi. Mata mengantuk barulah tidur. Itu tak baik. Sudah tentulah ada masa kita nak belajar di tempat kita. Ustaz-ustaz
saya tak ada tempat belajar lah ustaz. Saya kena belajar dekat depan ruang tamu aja. Rumah saya rumah pangsa. Rumah saya rumah kat apartmen biasa je, tak cukup lah. Tak cukup bilik lah ustaz. Rumah saya kecil. Tak apa, kalau rumah kita kecil, kita ada sudut untuk belajar. Ibu bapa, saya sarankan agar sediakan juga ruang untuk mereka belajar kat sudut tu. Sebab kita tak ada bilik, tak apalah nak buat macam mana kan. Bukan semua orang bernasib baik. Kita ada tempat nak belajar kat tepi tu. Dan juga kita minta ibu bapa dan juga ahli keluarga kat dalam rumah kena hormati orang nak belajar kat ruang tamu dan juga tempat-tempat yang kita kata tempat berkongsi sudut dan bilik. Kita kena hormatlah. Masakan kita tengah syok tengok Maharaja Lawak, yang adik ni dia nak fokus belajar, dia nak menyiapkan kerja sekolah dia. Masakan boleh kita tengah ketawa seronok tengok Maharaja Lawak mega ga kan, seronok tengok, ketawa terbahak-bahak. Yang adik ni alah, tensionnya dia tengah belajar nak selesaikan masalah matematik, tertengok tergelak sekali. Macam mana dia nak belajar, macam mana suasana dia, adakah dia boleh mengikuti pelajaran dengan baik? Jadi kita hormati dia. Kita ambil masa untuk stopkan dulu TV, stopkan dulu radio kat tempat tu, kita pergi buat kerja lain. Mungkin bagi adik ni buat kerja sekolah dia dalam masa setengah jam ke sejam ke, kita sama-sama berkorban, insya-Allah, mudah-mudahan. Ada juga tanya, ustaz, saya kongsi bilik ustaz dengan abang saya. Saya kongsi bilik lah ustaz dengan adik saya tak boleh lah. Tak apa, kita kena gunakan compromise. Bermuafakat lah. Janganlah kita nak bergaduh-gaduh. Suka ya, adik-beradik ni suka bergaduh. Engkau punya buku lah ni bersepah-sepah, nanti mak marah. Engkau lah ni habis tempat bersepah-sepah tempat aku. Engkau punya barang pergilah. Selalu jadi macam tu kan. Kita tak muafakat. Sama-sama lah kena guna tempat tu kan. Kita dah tidur sama-sama. Kita ni makan nasi sama-sama, duduk di bawah satu bumbung sama-sama. Malah kita duduk dalam perut ibu yang sama. Mudah-mudahan ya, pelajar-pelajar ini dan ibu bapa dapat menyediakan bilik yang baik ataupun sudut belajar yang baik untuk mengekalkan momentum belajar. Kalaulah kita tak ada tempat belajar, buku kita bersepah-sepah, entah beg kita duduk bawah katil ke apa dengan buku-buku, entah kita cari buku matematik, sains, pendidikan Islam kita entah kat mana dah. Musim PKP ni, musim tak pergi sekolah ni dah dekat 2 bulan lebih ni, dah tak tahulah ke mana. Beg entah ke mana, kotak pensil entah ke mana, buku entah ke mana. Yang lekat dekat diri dia adalah handphone, tab ataupun TV aja. Rancangan TV dia hafal. Oh, ini amatlah rugi sebagai seorang pelajar yang duduk dekat rumah masa panjang. Gunakan masa sebaik-baiknya. Hari tu kita dah keluar satu video tentang macam mana kita nak urus masa, buat jadual harian, buat jadual belajar. Jadi kita nak fikirkan juga, nak ceritakan juga macam mana tempat kita nak berkongsi tentang biliknya, macam mana suasana, sudut belajarnya, keadaan dia belajar. InsyaAllah mudah-mudahan pelajar-pelajar dapat sedikit maklumat, ibu bapa dapat juga sedikit maklumat, ahli keluarga dapat juga sedikit maklumat tentang perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Lain pula benda yang kita akan cakap dan bahaskan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni kita, dan sesungguhnya doa-doa kita pada bulan Ramadan ini adalah doa yang makbul. Kita berdoalah selalu untuk kejayaan anak kita, kejayaan diri kita, kebahagiaan keluarga kita. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe, like channel ni dan share kepada kawan-kawan, rakan-rakan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala rahmat daripada Allah SWT. Sekian dulu daripada Ustaz Azizul. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.